Biologi tingkatan 4 KSSM. Tema 1, Bab 1, Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal. Pada hari ini kita akan mempelajari standard kandungan 1.1, Bidang Biologi dan Kerjaya. Pada akhir sesi pengajaran ini, pelajar akan dapat menyatakan maksud biologi, menyenaraikan bidang kajian biologi, kerjaya dan kemajuan dalam bidang berkaitan, menjana idea tentang perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia. Dan yang terakhir, memberikan contoh kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi. Apakah biologi? Perkataan biologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu bios yang bermaksud kehidupan dan logos yang bermaksud kajian. Biologi ialah kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Botani, ekologi, fisiologi, mikrobiologi, genetik. Senarai ini adalah sebahagian bidang kajian biologi. Botani ialah kajian mengenai hidupan tumbuhan. Ekologi pula merupakan kajian mengenai interaksi antara organisma dan persekitarannya. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Baiklah, kita teruskan kepada bidang kajian biologi yang seterusnya, iaitu fisiologi. Fisiologi ialah kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma. Bidang mikrobiologi pula ialah kajian mengenai mikroorganisma.
bidang genetik merupakan kajian mengenai pewarisan dan variasi genetik. Bidang-bidang biologi. Inovasi teknologi. Lensa biologi. Teknik percetakan bio 3 dimensi 3D digunakan untuk mencetak dan membentuk tisu tiruan dan membantu dalam bidang kejuruteraan perubatan moden. Teknik percetakan bio 3 dimensi. Satu pasukan penyelidik telah membangunkan teknik baru untuk mewujudkan struktur 3D yang boleh digunakan untuk meniru tisu dan organ biologi. Teknik percetakan 3D membenarkan pembinaan struktur organ tertentu, lapisan demi lapisan, membentuk sel perancah, yang merupakan komponen utama untuk membentuk tisu berdaya maju baru. Perancah berfungsi sebagai template untuk regenerasi tisu, di mana tisu-tisu yang rosak digalakkan untuk tumbuh semula. Pada masa ini, organ yang rata seperti kulit atau berongga seperti pundi kencing telah berjaya dicetak dan dilaksanakan. Para saintis sedang berusaha untuk membina organ yang lebih kompleks seperti otak dan jantung. Berikut adalah hasil teknik percetakan bio 3 dimensi. Perancah biologi kulit kerang. Penyambung tisu tulang. Sudut info inovasi Malaysia. Salah satu kejayaan inovasi teknologi di Malaysia ialah penghasilan perancah biologi daripada kulit kerang untuk kegunaan rawatan pergigian. Inovasi teknologi di Malaysia diterajui penyelidik daripada universiti dan institusi penyelidikan awam dan swasta. Kajian ringkas cengkerang kerang sebagai biobahan dalam konteks fabrikasi perancah tulang. Hasil kajian Universiti Kebangsaan Malaysia. Perancah biologi kulit kerang. Penyambung tisu tulang. Kulit kerang menyumbang kepada sejumlah besar sisa di Asia Tenggara disebabkan oleh industri ternakan kerang yang berleluasa. Kebelakangan ini, penggunaan bahan-bahan nacreous sebagai salah satu jenis biobahan yang berpotensi tinggi semakin mendapat perhatian. Hasil kajian sebelum ini menunjukkan bahawa kulit kerang mengandungi 96 hingga 98% kalsium karbonat dalam bentuk polimorf aragonite. Fasa aragonite ini didapati mudah ditukar kepada fasa nano yang menunjukkan hasil yang memberangsangkan dalam bidang kejuruteraan tisu tulang. Dengan kemajuan dalam bidang kejuruteraan tisu tulang serta pembangunan perancah tulang generasi baru berasaskan biobahan, serbuk kulit kerang didapati sesuai digunakan untuk pelbagai aplikasi, termasuk formulasi bahan cantuman tulang. Topik perbincangan seterusnya ialah sumbangan biologi dalam kehidupan seharian. Sumbangan yang pertama ialah bidang perubatan. Kaedah persenyawaan in vitro, perancang keluarga, pembedahan plastik dan terapi gen. Sumbangan dalam bidang pertanian seperti tanaman dan haiwan transgenik, teknologi hidroponik dan sistem aeroponik. Dalam penghasilan makanan pula, penggunaan mikroorganisma dalam pembuatan keju, kicap, tapai dan tempe. Manakala dalam bidang farmasi, sumbangan ini penting dalam pembuatan vitamin sintetik, vaksin, hormon insulin dan enzim sintetik. Peningkatan gaya hidup manusia. Biologi telah banyak berkembang. Ia bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup manusia melalui warisan terkawal, kejuruteraan genetik, kajian vitamin dan hormon, penyelidikan kanser dan alam sekitar. Terdapat aplikasi biologi yang tidak berkesudahan dalam selesaikan masalah yang berkaitan dengan kesihatan. Sebagai contoh, analgesik mempunyai kesan melegakan kesakitan, sementara antiseptik menghapuskan atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisma. Sumbangan dalam penyiasatan jenayah dan forensik.
Penjenayah sering meninggalkan bukti identiti mereka di tempat kejadian, misalnya folikel rambut, sel darah atau kulit. Pihak polis boleh menggunakan maklumat genetik untuk menunjukkan sama ada individu hadir atau tidak di tempat kejadian. Sumbangan biologi dalam penghasilan makanan. Makanan adalah bahan bakar yang membuat manusia terus hidup. Makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang sebahagian besarnya dibangunkan berkat pengetahuan biologi. Teknik penanaman, teknik pembiakan silang dan teknik kejuruteraan genetik telah membantu meningkatkan pengeluaran, menghapuskan ciri-ciri yang lemah dan tidak diingini, dan memperkenalkan varieti tahan penyakit dalam tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran. Pembiakan selektif juga telah meningkatkan taraf ternakan, potensi produk makanan seperti ayam, susu, madu dan banyak lagi makanan lain. Kemajuan dan pertumbuhan perindustrian. Industri sutera, mutiara, gading, memancing dan sebagainya telah dibangunkan dengan teknologi baru dengan pengetahuan yang diterima daripada biologi. Sericulture, pengeluaran sutera semula jadi dan penternakan ikan adalah industri yang berkembang pesat. Sebenarnya, banyak lagi sumbangan biologi dalam kehidupan seharian. Baiklah, pelajar boleh membuat perbincangan tentang apakah lagi sumbangan biologi dalam kehidupan seharian anda. Kerjaya dalam biologi. Ahli farmasi, ahli biologi atau penyelidik, ahli virologi, ahli mikrobiologi, doktor pakar bedah, doktor perubatan, ahli zoologi, ahli oceanografi, doktor veterinar. Antara kerjaya lain yang dapat menarik perhatian pelajar ialah ahli fisiologi, ahli neurologi, ahli ekologi, ahli botani, ahli dermatologi, dan ahli entomologi. Selain itu, pelajar dapat berpeluang untuk menceburkan diri sebagai ahli embriologi, ahli radiologi, doktor gigi, jururawat, pensyarah dan guru, dan banyak lagi. Untuk menguji pemahaman pelajar bagi tajuk yang kita pelajari pada hari ini, pelajar perlu membuat latihan pengukuhan ini, iaitu praktis formatif 1.1 muka surat 5 dan praktis sumatif 1 muka surat 19. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.